taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa sallim ala rasulina Muhammad ibn Abdullah khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah amani. Aw kama qala alaihi salatu wassalam, sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rusyida umurina wa a'izna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Pengurusi Surau Ad-Diniyah, Merisan EJK sekalian, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat kesihatan. Allahu akbar. Pada ketika ni berdekatan dengan kita, sekeliling kita, lingkungan kita tentang mulia semuanya kebanyakan mereka ditimpa musibah, akan kesakitan, tidak sihat, maka tidak mampu untuk beribadah seperti mana sedia kala. Tetapi Allah SWT beri lagi pada saya dan tuan-tuan nikmat kesihatan, yang mana boleh dikatakan nikmat sihat ni tuan-tuan mulia, asbab pertama untuk kita dapat berterusan beribadah. Jika tidak, ada orang yang apabila tidak sihat, secara automatiknya dia telah diangkat taklif ke atas dia untuk beribadah. Satu panggilan petang tadi tanya, ustaz macam mana ayah saya, 3 hari lepas dia sihat, 3 hari yang terbaru ni, hari ini dia dah lupa. Bukan lupa sebanyak masa, lupanya sejam dia ingat, lepas tu dia lupa. Dia pergi keluar rumah, dia balik bawa sampah. Allahu akbar. Dia pergi solat dalam keadaan pakai bajunya bau najis. Dia kata dia suci. Jadi kata perubahan 360 darjah. Jadi orang yang sekelilingnya mengatakan bahawasanya ayahnya dah tak ingat. Jadi ini semua nikmat yang terlalu besar lah tuan-tuan. Jadi yang 3 hari sebelum ni dia wajib solat, 3 hari yang terbaru ni tuan dia selepas itu, maka dia tidak diwajibkan ke atas dia solat. Kalau dia nak solat, kalau dia kata dia dah solat, tak perlu nak paksa, kerana dah terangkat taklif, tanggungjawab ke atas dia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi kita pada keadaan yang sihat. Moga Allah SWT bertaufik. Gunakan kesihatan kita untuk berterusan beribadah. Kalau boleh jangan ada satu masa pun hidup kita di dunia dalam keadaan kita lupa terus sampai ke akhir hayat. Kalau boleh akhir hayat kita tuan-tuan mulia, kita dalam keadaan ingat dan tidak ada satu ibadah pun yang kita tinggalkan, insya-Allah. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Bab yang ke-9, adab memakai tasbih. Adab memakai tasbih. Ulangan semula. Pertama, niat untuk mengikuti jejak salafus soleh dalam memakai tasbih. Kerana alat yang pertama yang afdal digunakan untuk berzikir ialah tangan kita. Kalau kita ada masa untuk belajar bagaimana untuk membilang dengan jari kita, akan bilangan tasbih itu lebih baik, lebih afdal. Yang kedua, adab menggunakan tasbih ialah tidak mengumpat seseorang tatkala memakai tasbih. Adab, maknanya di tangannya ada tasbih, tapi waktu yang sama dia lupa berzikir, tapi gunakan mulut
yang sama untuk berzikir untuk mengumpat saudaranya yang lain. Perlu ditinggalkan. Maknanya kalau kita teringat bahawasanya kita sedang memegang tasbih, janganlah melakukan perkara-perkara tersebut. Yang ketiga, tidak berzikir memakai tasbih tatkala sedang menghadiri majlis ta'lim, majlis zikir, majlis ilmu, kerana untuk memuliakan majlis itu sendiri. Kecuali lah majlis tahlil. Majlis tahlil nak kena bertahlil la ilaha illallah, bilangannya mungkin panjang, banyak tuan-tuan, perlukan pada tasbih, maka tidak mengapa. Tidak memakai tasbih yang terbuat daripada bahan-bahan yang terlarang, najis dan sebagainya. Kelima, tidak memakai tasbih yang terlalu besar di hadapan umum. Nak pakai tasbih yang besar buat simpanan kita di rumah kita. Ada tasbih ustaz, saya ada tasbih, bilangannya panjang 1000. Dia punya biji-biji tasbih tu besar, nampak macam baguslah. Boleh digunakan, sebaiknya digunakan untuk waktu kita beribadah, bersunyi diri, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak memasukkan tasbih ke dalam kamar mandi. Waktu nak masuk dalam tandas, maka tidak dibawa tasbih tersebut. Kalau terlupa tidak mengapa. Jika teringat, maka yang sebaiknya dititipkan ataupun diletakkan di luar tandas. Menjadikan tasbih sebagai peringat untuk dirinya dalam berzikir. Yang ke-8, niatlah tatkala menggunakan tasbih agar dapat berzikir dengan lisan, tangan dan hati. Maknanya menggunakan tasbih secara automatiknya kita berzikir dengan seluruh anggota badan kita. Bukan dengan menggunakan tasbih tapi kita punya roh kita ataupun hati kita masih tidak ada di tempat itu. Maksudnya berzikir dalam keadaan tidak khusyuk, dalam keadaan lalai, maka itu yang tidak sepatutnya. Kemudian musannif telah datangkan beberapa contoh para ummahatul mukminin, isteri-isteri azwajul mutahharah, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ni mempunyai bilangan-bilangan biji kurma yang digunakan untuk berzikir. Maknanya dia ada alat, iaitu tasbih yang digunakan untuk berzikir. Mas'alatun soalan yang pertama, apakah berzikir dengan menggunakan jari-jari tangan kanan lebih utama daripada jari-jari tangan kiri? Macam ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita gunakan tangan kanan, waktu yang sama kadang-kadang kita gunakan tangan kiri untuk berzikir. Kalau kita tengok daripada huraian-huraian yang sebelum-sebelum ni, jelas bahawasanya Rasulullah dalam menggunakan perkara-perkara yang baik, Rasulullah akan gunakan yang kanan. Maksudnya tasbih dan berzikir ni adalah yang perkara yang baik, yang afdalnya digunakan di sebelah kanan. Jadi dijawab bahawasanya terdapat perbezaan pendapat di antara ulama mengenai masalah tersebut. Sebagian ulama berpendapat yang lebih utama adalah menggunakan jari-jari tangan kanan sahaja, sedangkan sebahagian ulama yang lain berpendapat hukum menggunakan jari-jari tangan kanan ataupun tangan kiri berzikir adalah sama sahaja. Boleh, tapi yang afdal di antara mereka mengatakan yang bahawasanya tangan kanan. Kita ke tangan kanan lah, tangan kanan insya-Allah. An Abdullah ibn Abnin radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kidu tasbiha bi yaminihi. Anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir yang sedang dibaca dengan menggunakan jari tangan kanannya. Jari tangan kanan digunakan untuk berzikir. Pendapat yang lain mengatakan kiri pun boleh juga, tuan-tuan mulia. Soalan yang lain mengatakan bahawasanya lebih utama manakah dalam menghitung jumlah zikir yang sedang dibaca, apakah dengan menggunakan jari-jari tangan ataupun dengan menggunakan tasbih. Ini yang pendapat-pendapat yang mengatakan bahawasanya saya tak menggunakan tasbih. Dia melihat bahawasanya Rasulullah hanya menggunakan jari-jari di tangannya dengan berzikir, maka dia kata bahawasanya saya tidak menggunakan tasbih untuk berzikir.
Sedangkan jelas bahawasanya di antara sahabat ada yang menggunakan alat-alat. Memang tak dinafikan bahawasanya kalau kita mampu untuk berzikir dengan tangan kita, dengan jari kita, kita tahu cara berzikir yang sepatutnya, maka itu yang lebih afdal. Tapi kadang-kadang tuan-tuan mulia 5 je kita jari kita kan. Lepas 5 dah 6 kita dah tak tahu nak bengkokkan jari yang mana. Jadi tasbih itu tidak, bahkan tasbih itu amat memudahkan kita untuk berzikir. Bukan tasbih yang biji saja, yang digital tu berapa banyak bilangannya boleh sampai. Kadang-kadang setengah-setengah tasbih yang datang daripada ulama-ulama, yang warid daripada ulama mengatakan sekian-sekian bilangan yang banyak, lebih daripada 100. Mustahil juga, boleh dikatakan mustahil bahawasanya kita boleh menggunakan jari kita saja, tuan-tuan. Kalau kata jari yang kanan ni ustaz, kiri saya tak guna. Okey. Bagaimana jari yang kanan saja 100? Kalau dah biasa tidak masalah. Jadi tak ada larangan bahawasanya untuk menggunakan tasbih untuk sebagai alat untuk berzikir. Soalannya, manakah yang lebih utama? Terdapat perbezaan pendapat di antara ulama mengenai masalah tersebut. Sebagian ulama berpendapat yang lebih utama adalah menggunakan jari-jari tangan. Itu yang pendapat yang pertama. Jadi kalau kita boleh mengira dengan jari-jari tangan, maka tanpa tasbih pun boleh berzikir. Kita waktu dalam perjalanan jauh, rasa-rasa nak berzikir, tengok tasbih tak ada, hilang niat untuk bertasbih, berzikir. Tasbih tak ada, jadi kita pun tinggalkan berzikir. Sedangkan apabila kita dah biasa berzikir dengan menggunakan jari, maka tanpa tasbih pun insya-Allah secara automatiknya boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang kita berzikir di belakang imam pun mengikut bilangan imam. Kalau imam 30, 30 lah. Kalau imam 50 pun 50 lah. Kerana apa? Kita tak biasa nak berzikir dengan menggunakan jari kita, jadi mengikut imam. Jadi kalau kita tahu berzikir dengan jari kita, maka kita boleh, itu lebih afdal. Jika sekiranya tidak khawatir terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah zikir yang sedang dibaca, maka yang lebih utama adalah menggunakan jari-jari tangan. Adapun jika khawatir terdapat kesalahan dalam menghitungnya, maka yang lebih utama adalah menggunakan tasbih. Jadi bilangan yang sedikit, iaitu 33 tu adalah kadar yang sedikit. Kalau boleh tuan-tuan, mungkin 100 tu banyak, okey, zikir tasbih yang 100 tu kita gunakan tasbih ataupun tasbih digital untuk memudahkan kita. Tetapi untuk untuk zikir yang selepas solat yang 33 tu, kita belajarlah untuk mengiranya dengan jari kita. Dengan jari kita. Tak boleh yang cara sunnah ikut, tuan-tuan. Setiap jari ni ada ruas-ruasnya. Kita boleh kira setiap ruas tu sebagai satu bilangan, 1, 2, 3, 4, mengikut cara masing-masing. Paling tidak yang 33 tu kita dah biasa dengan jari kita, insya-Allah. Jadi kalau dah 33 dah 99, tambah satu lagi dah 100, maka tak salah juga tuan-tuan mulia untuk menggunakan tangan saja dah memadai untuk sampai bilangannya yang 100. Jadi jangan menjadikan alasan untuk tidak berzikir kerana tidak ada tasbih. Tidak ada alasan untuk tidak berzikir apabila tidak ada tasbih. Jadi jadilah hamba yang senantiasa berzikir, kurangkan bercakap, banyakkan berzikir, kerana pahala daripada berzikir tadi tuan-tuan mulia, kita akan dapat tahu bilangan dia, pentingnya, kelebihannya tuan-tuan mulia apabila kita telah balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faidatun, Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Al-Habsyi radhiyallahu anhu berkata, pemegang tasbih terbagi menjadi 3 bahagian. Ada orang pegang tasbih dia jadi 3 jenis golongan. Ada orang pegang tasbih dia menjadi 3 jenis golongan. Ada orang yang pegang tasbih macam ni, ni orang lain ni. Ini golongan yang kedua ni, ni golongan yang ketiga ni. Yang pertama subhatun. Subhatun iaitu pemegang tasbih dan tasbih tersebut digunakan untuk berzikir. Dia ada tasbih, dia pegang tasbih. Di mana-mana kita boleh lihat dia memegang tasbih dan dia menggunakan tasbih tersebut untuk berzikir.
Kadang-kadang ada setengah-setengah tertentu waktunya tuan-tuan mulia, dia pegang di tasbih dia. Kan? Tapi waktu yang tenang, dia akan gunakan tasbih tersebut untuk berzikir. Itu dikatakan golongan subhatun. Dia memegang tasbih dan menggunakan tasbih untuk berzikir. Golongan yang kedua ialah syabhatun, iaitu pemegang tasbih hanya untuk bergaya. Ada juga ada juga. Ini yang diberitahu. Pemegang tasbih tetapi tidak berzikir. Tasbih ini cantik, panjang, dapat dilihat. Dan golongan yang ketiga ialah zabahatun. Zabahatun. Kalau zabih, sembelih. Zabahatun iaitu pemegang tasbih, akan tetapi pemegang tasbih mengunjing orang lain. Digunakan tasbih untuk tunjuk orang lain, untuk mengumpat contohnya. Contoh kata, ini benda-benda yang orang kata yang kedua, yang ketiga ni adalah tidak baiklah. Kita memegang tasbih dan menggunakan tasbih untuk berzikir. Baik. Jadi di manakah kategori kita tuan-tuan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi kadang-kadang kita tuan-tuan ada orang tu dia tak pernah lekang dirinya, lidahnya daripada berzikir senantiasa. Senantiasa dia berzikir. Dalam kenderaan, biasanya kita dalam kenderaan berseorangan. Jadi banyakkanlah berzikir. Banyakkanlah berzikir. Nak dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Mungkin tuan-tuan mulia, kalau kita ada radio, kita gunakan untuk mendengar kuliah-kuliah. Adapun yang selain daripada itu tuan-tuan mulia, tinggalkan. Lebih baik kita banyakkan berzikir tuan-tuan mulia. Kerana waktu-waktu yang lain kadang-kadang adalah waktu yang tidak sesuai untuk kita berzikir. Kita sedang bercakap dengan orang, kita sedang dalam mesyuarat, kita sedang berinteraksi dengan orang, ataupun kita sedang buat kerja-kerja yang berat, maka kadang-kadang waktu tersebut tidak sesuai. Lebihnya kita ni, seharian kita, waktu kalau orang pergi kerja kadang-kadang sangkut dengan jam dia, waktu dia berada dalam kenderaan dia lebih lama daripada waktu dia solat, tuan-tuan dia. Maka waktu tersebut banyakkanlah berzikir. Silap-silap dalam waktu dalam kenderaan tadi, tuan-tuan dia, sangkut jam 1 jam, setengah jam, sampai beribu-ribu bilangan zikir yang boleh dilaksanakan. Nak tunggu waktu tersebut di waktu yang lain, nak kata saya kalau nak berzikir ni kena ada wuduk, nak kena menghadap kiblat. Tuan-tuan, waktu yang seperti itu kadang-kadang mustahil bagi kita. Menghadap kiblat, depan orang kata berwuduk dengan bersimpuh kakinya, tuan-tuan mulia. Kadang-kadang waktu tersebut hampir-hampir mustahil. Jadi dalam waktu masa yang panjang di dalam kenderaan itu adalah kadang boleh katakan itu adalah waktu yang sesuai untuk kita memperbanyakkan zikir kita. Faedah yang ketiga, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas radhiyallahu anhu berkata, Syekh Hasan Al-Maghribi sering berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada suatu hari dia berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga, bukan lagi mimpi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, aku akan memberimu faedah dengan 3 hal. Syekh Hasan Al-Maghribi berkata, faedah tersebut khusus untukku ataukah umum untuk semua orang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, umum untuk semua orang. Jadi mimpi seorang yang soleh ini kadang-kadang menjadi perantaraan faedah untuk umum, untuk kita. Kalau disampaikan tentang dia, faedah umum untuk semua manusia. Sebab tu tuan-tuan ni, untuk bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena amalannya hebat, orang yang dekat dengan Rasulullah, banyak berzikir, jauh daripada maksiat, dirinya terhindar daripada sifat-sifat mazmumah, barulah dapat kurniaan nikmat untuk bermimpi Rasulullah. Ada orang dia rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dirinya bergelumang dengan dosa. Jadi nikmat mimpi itu mustahil. Jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini orang yang boleh dikatakan tidak mustahil untuk bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah faedah yang diperolehinya untuk kita sama-sama kita amalkan? Faedah yang pertama ialah, jika kamu membawa tasbih untuk berzikir, maka kamu akan dihitung berzikir meskipun kamu
saat itu sedang berzikir dengan tasbih tersebut ataupun tidak. Jika kamu membawa tasbih atau untuk berzikir, maka kamu akan dihitung berzikir. Maknanya membawa tasbih itu pun dapat pahala berzikir. Membawa tasbih juga adalah mendapat pahala berzikir. Jangan menggunakan tasbih tadi melaksanakan perkara yang maksiat pada Allah SWT. Memang dia sering berzikir, tapi tatkala dia membawa tasbih, dia di waktu yang mana dia tidak berzikir, dia dikira sebagai berzikir. Ada tak amalan-amalan situ? Sama juga amalan orang yang selalu ulang-alik ke masjid waktunya sihat. Dalam keadaan di waktu dia sihat, dia tak pernah miss datang 5 waktu. Contoh kata paling kurang pun 5 waktu ataupun lebih daripada itu namanya. Ulang-alik ke masjid, rumah dia ke masjid, rumah dia ke masjid. Waktu dia sakit tuan mulia, dia tak boleh nak datang. Tapi pahalanya seolah-olah dia datang ke masjid. Dan begitu juga orang yang waktu sihat dia tak pernah orang kata miss solat berjemaah. Waktu dia sakit, dia tak boleh nak berdiri betul. Dia solat dalam menggunakan bangku contoh kata. Kalau nak dikatakan bahawasanya dalam kitab fiqh beritahu bahawasanya pahala orang yang solat duduk separuh daripada pahala orang yang solat berdiri. Tetapi kalau waktu dia sihat, dia boleh berdiri, dia tak pernah tinggal solat, waktu dia solat duduk pun pahalanya seolah-olah dia solat berdiri. Sama juga keadaannya begini. Orang yang membawa tasbih, yang sering kali berzikir, waktu tidak berzikir dia membawa tasbih, maka waktu tidak berzikir membawa tasbih tadi juga adalah pahala bagi dia. Masya Allah, pahala. Jadi membawa tasbih juga adalah satu perkara yang baik, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggal. Seperti mana kita hari ni lah. Dulu tak ada mungkin. Sekarang ni pergi mana-mana kalau boleh jangan tinggal phone. Pergi mana-mana kalau boleh jangan tinggal phone. Begitu juga kita, orang yang dekat dengan Allah SWT, pergi mana-mana kalau boleh jangan tinggalkan tasbih, supaya kita senantiasa ingat pada Allah SWT untuk berzikir. Yang kedua, manfaat yang diperolehi oleh Syekh Hasan Al-Maghribi daripada Rasulullah SAW ialah sesungguhnya selama aroma kopi di mulutmu masih terasa, maka malaikat akan selalu memintakan ampunan untukmu. Sesungguhnya selama aroma kopi di mulutmu masih terasa, maka malaikat akan selalu meminta ampunan untukmu. Apa maksudnya tuan-tuan? Saya tak berani nak huraikan lebih-lebih. Sebab kopi tu kalau ada kitab dia memanglah ada kelebihan dia. Tapi boleh dikatakan saya tak faham. Sesungguhnya selama aroma kopi di mulutmu masih terasa, maka malaikat akan selalu memintakan ampunan untukmu. Adakah mengenai dengan kopi ataupun wallahu alam. Yang ketiga, dudukmu di hadapan salah seorang wali dari wali-wali Allah, baik wali tersebut masih hidup ataupun telah meninggal, dan meskipun hanya seukuran memeras susu kambing atau memecahkan telur, maka hal tersebut lebih baik bagimu daripada kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala penjuru bumi, bahkan sampai anggota tubuhmu terputus-putus. Maksudnya bersama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu pahalanya masa waktu bersama dengan wali-wali Allah itu adalah waktu yang terbaik. Yang mana kita kena selalu senantiasa berdamping dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena selalu berdamping dengan orang-orang yang senantiasa menghampirkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang selalu taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang sering tidak putus beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyakkan masa bersama dengan mereka. Baik, habis tentang adab memakai tasbih. Ada apa persoalan? Adab memakai tasbih. Yang penting sekarang kita pakai tasbih lah. Ada tasbih. Kalau tak pakai tasbih, tak semestinya orang tak pakai tasbih tidak berzikir. Tapi nak jadikan diri kita ni senantiasa berzikir, mungkin memulakan dengan memakai tasbih. Sampai satu masanya tasbih pun tak perlu, nak berzikir aja. Ada waktu yang terluang, terus berzikir. Tak dinafikan
Apabila kita kurang menggunakan telefon bimbit, maka dengan sendiri insya-Allah ada masa terluang banyak untuk kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dinafikan juga tuan-tuan mulia, dulu kita boleh bertasbih, berzikir 300 pagi, 300 petang, maksudnya 100 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, 100 salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beristighfar untuk diri kita yang banyak dosa ni tuan-tuan mulia. Ini amalan umum zikir yang perlu kita amalkan. Kadang-kadang kita tak tahu apa nak zikir. Banyak jemaah kadang-kadang dah depan Kaabah tak tahu, ustaz nak buat apa ni ustaz. Nak sembahyang kadang-kadang tak, mungkin boleh banyak 6 rakaat, 8 rakaat, lepas tu dah tak tahu nak buat apa. Banyakkan berzikir. Pastikan setiap pagi dan setiap petang 300 tasbih ni dapat disempurnakan. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bilangannya 100. Memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100. Kemudian kita beristighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, untuk diri kita kerana kita banyak dosa tuan-tuan mulia 100. Satu set di pagi hari, satu set di malam hari ataupun di petang hari. Tak mampu nak laksanakan waktu petang, sebelum tidur pastikan habis tasbih ni tuan-tuan mulia. Insya-Allah kita akan rasa bahawasanya kita ni tak menjadi hamba-hambanya yang lalai. Dan tambah lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir siapa? Nabi Yunus alaihi salam ketika di dalam perut ikan. Kerana tasbih ni selama, berzikir ni selama 40 hari, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perut ikan tadi. Dan kita buatkan, laksanakan tasbih ni. Banyak lagi tasbih-tasbih, zikir-zikir yang kita peroleh daripada ulama-ulama, yang warid daripada ulama-ulama yang bagus untuk amalan harian kita, kita amalkan, dan kalau boleh jangan tinggalkan. Kalau kita sibuk dengan perkara tersebut, insya-Allah kita akan kurang menggunakan phone kita. Banyak sangat tuan-tuan, bukan kategori muda belia, yang tua pun tuan-tuan mulia dulu boleh kata anti nak pegang phone Android ni, tiba-tiba dah pegang, dia paling sibuk tuan-tuan mulia. Tak boleh nak dinafikan tuan-tuan mulia, macam-macam manfaat, tapi tak juga dinafikan bahawasanya ruang masa untuk berzikir tu akan kurang. Ruang masa untuk berzikir tu akan secara automatiknya akan menjadi kurang apabila kita meluangkan masa untuk perkara ni. InsyaAllah kita sama-sama, samping tu walaupun kita gunakan perkara ni, kita tidak lupa untuk berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Bab yang ke-10, adab memakai sandal ataupun sepatu, termasuk juga kasut mungkin, insyaAllah. Di antara adab-adab ketika akan memakai sandal dan melepaskannya, memakai dan melepaskan sandal. Yang pertama, memulai memakai sandal dari kaki yang sebelah kanan. Ya ustaz, saya tak pernah tengok pun kaki saya masuk mana. InsyaAllah kalau masuk, masuklah. Maknanya tuan-tuan, kalau kita mengambil tahu tentang sunnah Rasulullah, pastikan kaki yang kanan dahulu masuk. Kalau kita duduk untuk memakai kasut tuan-tuan, pastikan kaki yang kanan dulu masuk tuan-tuan. Selipar tu mudah, insya-Allah. Kasut ni kanan tuan-tuan, kasut. Pastikan yang kanan. Dan ketika akan melepaskannya, iaitu membuka kasut, bukalah yang sebelah, mulai yang sebelah kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idza naza'a falyabda' bis shimal. Liyakunil yumna awwaluha tun'al wa akhiruha tunza'." Rawahu Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Masya-Allah, hadis ni tidak ada dia punya apa? Tidak ada dia punya, orang kata tentang kasut, inilah dia. Bersamaan dengan hadis ni juga tuan-tuan boleh didapati dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dalam Syama'il Muhammadi. Jika salah seorang dari kalian akan memakai sandal ataupun slipernya tuan-tuan, maka mulailah dengan kaki kanan. Maknanya nak masuk slipper tuan-tuan, dia bukan main sarungnya. Tengok mana slipper kita. Kalau kita cari slipper kita, insya-Allah kita akan berpeluang untuk masukkan kasut kita, slip kaki kita di sebelah kanan. Kalau kita main sarung ya tuan-tuan mulia, tak tengok slipper siapa, mungkin slipper orang.
kan. Lepas tu sunnahnya untuk memakai selipar sebelah kanan tak dapat dah. Tak dapat. Jadi pertama apa nak keluar surau, tengok selipar kita, kan. Mana selipar kita letak, kalau kita ingat tempat dia, ataupun tempatnya dah berubah, pastikan betul itu selipar kita, baru kita sarungkan kaki kita. Barulah kita bersedia untuk menyarungkan kaki kita dengan mendahulukan yang sebelah kanan. Dan jika akan melepaskannya, maka mulailah dengan kaki kiri, dengan tujuan supaya menjadikan kaki yang sebelah kanan yang pertama dipakaikan sandal dan paling terakhir dilepaskan sandal. Maknanya kaki kanan tuan-tuan mulia tuan-tuan mulia, dia masuk dulu pakai selipar dan dia yang terakhir lepas daripada seliparnya. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Nak pergi apa? Nak pergi jemaah, nak pergi umrah. Misis tanya, ustaz, apa adab nak keluar daripada rumah ni? Adab nak keluar daripada rumah ni, nak tinggalkan rumah, nak memusafir. Biasa memang keluar rumah pergi apa? Pergi haji apa? Pergi bekerja tu dah biasa. Tapi dia nak kali ni untuk pergi ke Baitullah, dia nak buat satu amalan yang special. Tuan, jadi keluar daripada rumah dalam keadaan keluar daripada rumah dengan kaki kiri. Dengar keluar daripada rumah kaki kiri, dia kata, ya ke ustaz? Tak pernah buat pun. Tak pernah buat. Saya biasa mengambil berat untuk masuk kaki kanan, keluar kaki kiri ni tandas. Masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Keluar kaki kanan. Bersalahan dengan masuk rumah. Masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Masjid, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masya-Allah. Tempat yang baik itu masuknya kaki kanan. Kalau kita rasa kita termasuk dengan kaki kiri, boleh patah balik, berundur ke belakang, masuk dengan kaki kanan. Jadi keluar daripada rumah, pastikan kaki kiri. Keluar rumah kaki kiri. Lepas tu pakai selipar kaki kanan. Masya-Allah. Banyak sangat step ni ustaz. Ya. Jadi kalau kita berjaga-jaga memang nak dapatkan pahala, pastikan benda-benda ni. Naik kenderaan kaki kanan. Masalah kereta kita driving belah kanan ni, yang driver tu susah nak masuk kaki belah kanan. Penumpang tak ada masalah, kaki dia masuk kanan. Dapat pula pergi negara yang mana driver dia belah kiri, masya-Allah. Dia kata seronoklah ustaz, Saudi, driver belah kiri. Sebab apa? Driver masuk kaki dia belah kanan. Rasa macam dapat mengamalkan sunnah. Gitu Rasulullah bila menaiki binatang kenderaan dia, dia akan memulakan dengan kaki kanan. Pijak, contoh kata apa? Kekang kan, kekang kuda ataupun unta, pijak kaki kiri, masukkan kaki kanan. Insya-Allah. Begitu juga dengan selipar tadi. Rasulullah memasukkan kaki dia ke dalam selipar ataupun sandal dengan kaki kanan, dan dibuka tadi, dibuka dengan kaki kiri. Yang kedua, tidak memakai sandal hanya pada satu kaki tanpa terdapatnya keuzuran. Kalau kita rasa bahawasanya selipar kita hilang sebelah di surau, jangan pakai sebelah saja untuk sampai ke rumah. Tak perlu pakai sebelah saja. Kerana ada larangan Rasulullah SAW. Bukan suka-suka. Dia sebelah dah hilang, tinggal sebelah lagi. Kata daripada sebelah lagi tak beralas, dibalaslah kaki dia sampai ke rumah. Rupanya tidak boleh. Sabda Rasulullah SAW, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin liyuhfihima jami'an au liyun'ilhuma jami'an. Rawah Muslim. Janganlah salah seorang dari kalian memakai satu sandal, akan tetapi cara yang benar adalah melepas keduanya atau memakai sandal pada kedua-duanya. Jangan pakai sebelah aja. Kalau rasa hilang, lepaskan dua-dua, tak payah pakai. Kalau rasa tak mampu, rasa jauh ni ustaz, rumah jauh lagi, panas ni, usahakan supaya dapat alas kaki yang baru. Kalau tidak, tak perlu. Ataupun naik kenderaan terus tanpa memakai selipar, tuan-tuan. Pastikan jangan memakai selipar dengan hanya sebelah. Kerana ada hadis larangan Rasulullah SAW. Ustaz, hadis tadi mengatakan bahawasanya jangan pakai saja. Sebabnya apa? Tak payah tanya sebab. Nabi kata tak payah pakai, jangan pakai. Kerana tidak ada sebab yang telah
diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia. Yang ketiga, melepaskan sandal ketika akan duduk. Buka kasut, buka selipar dalam keadaan duduk. Yang terbaik lah, yang terbaik. Duduk dulu baru buka. Duduk dahulu baru dibuka. Yang terbaik. Itu adabnya. Yang keempat, jika salah satu dari tali sandal terputus, maka janganlah berjalan dengan satu sandal sahaja, akan tetapi lepaslah dan perbaikilah tali sandal yang terputus, kemudian pakailah kedua-duanya. Idzan qata'a sis'u ahadikum fala yamshi fi na'lin wahidatin hatta yusliha, rawahu Ibnu Awanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tali sandal salah seorang dari kalian putus, maka janganlah berjalan dengan satu sandal kecuali telah membenarkannya sandal yang terputus. Maknanya dia dah perbaiki sandal yang terputus tadi, baru pakai dua-dua. Kalau tidak, jangan pakai satu slipper saja. Begitu sekali Islam ajar kita, tuan-tuan mulia. Adakah agama yang ajar macam ni, tuan-tuan mulia? Kita boleh try tanya Hindu, Buddha, kita boleh try tanya, ada tak agama dia mengajar bagaimana nak pakai slipper, macam mana nak sarung slipper, bagaimana nak buka slipper? Ada tak? Kalau tak tahu, kita boleh tanya, tak ada masalah. Comparison agama ni boleh, tak ada masalah. Dia nak beritahu bahawasanya agama kita ni syumul, terbaik, dan tidak ada agama yang diiktiraf sebenarnya hanya Islam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya merangkumi, terutama Islam yang tuan-tuan mulia. Satu-satu amalan tersebut menjadi satu-satu perkara menjadi haram, mungkin salah satu sebabnya adalah kerana memudaratkan orang yang menganut agama tersebut. Salah satu, yang pertama ialah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya memakan khinzir. Makan khinzir, cerita orang Jepun makan khinzir itu biasa dah. Dia masukkan setiap makanan untuk mulia dengan hirisan ataupun orang kata daging-daging khinzir ataupun tulang-tulang khinzir yang dihancurkan. Ini biasa, tuan-tuan mulia. Datang Islam beritahu bahawasanya kita dilarang sama sekali, walaupun sekecil-kecilnya, daripada khinzir tadi, tuan-tuan mulia. Termasuklah bulu khinzir haram. Bukan bulunya, binatang yang lahir daripada kacukan khinzir juga adalah haram. Bayangkan orang yang hari-hari makan khinzir, dia kata semua benda dia letak serbuk tulang khinzir. Tiba-tiba Islam kata sikit pun tak boleh. Kalau ada, terus kena buang makanan tersebut. Nak beritahu bahawasanya, tuan mulia, Islam tak nak tidak mahu bahawasanya orang yang beragama Islam, yang memiliki Islam di dalam dirinya, tuan mulia, menerima kemudaratan. Salah satu sebab orang Jepun ni, dia makan khinzir ni, tuan mulia, salah satu sebab menyebabkan mereka ni adalah orang yang biasa dengan tidak ada agama. Jepun ni orang yang dia ekstrim buat kerja, produk-produk semua hebat, tuan, tapi hidup dia dengan kerja dia tak perlu pada Tuhan. Tak perlu pada Tuhan. Kehidupan harian yang namanya perlu dengan kerja, Sabtu Ahad cukup minum alkohol, dah cukup. Tak perlu ibadah, tak perlu apa pun, teman-teman. Dah cukup kehidupan orang Jepun begitu. Dan di samping itu makan khinzir, teman-teman. Sedangkan kita ni, tuan-tuan mulia, Islam amat memberati orang Islam dan menghalang orang Islam sejauh mungkin daripada perkara-perkara yang memudaratkan. Kita tak tahu mungkin apakah mudarat apabila makan khinzir, tetapi Allah SWT maha mengetahui. Tidak memakai sepatu dalam keadaan berdiri. Adab. Kalau pakai berdiri juga, ustaz, macam mana? Tak beradab lah, senang kata. Kalau nak beradab betul, duduk dulu baru pakai selipar. Biasa tak kita pakai, nampak? Ya. Dia duduk, ada pangkin, ada kerusi, baru dia pakai kasut, tuan-tuan mulia. Kadang-kadang kalau kita tergesa-gesa dalam keadaan berdiri memakai kasut, kadang-kadang tersungkur dulu baru masuk kasut tadi.
Kasut tadi tak masuk dalam kaki kita, tersungkur dulu. Sebab tu adabnya yang cantik ialah memakai sepatu dalam keadaan tidak memakai sepatu dalam keadaan berdiri. Ada hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'ila ar-rajulu qa'iman, rawahu Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk memakai sepatu dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Masya-Allah. Kita biasanya ustaz, memang saya dah biasa ustaz, kasut saya ni saya pakai sampai lusuh, saya tak tukar-tukar kan. Lepas tu kalau saya pakai ni tuan-tuan mulia, tali ni tak pernah buka, memang dah setting untuk kasut kaki saya je masuk kan. Jadi saya kalau nak masuk tak mengambil masa yang panjang, terus masuk kaki terus pergi. Rupanya itu adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita nak amalkan, kita amalkan. Apa yang Rasulullah perintahkan, kita buat. Sami'na wa ata'na. Kenapa ustaz kena buat macam tu? Kan lambat ustaz. Lambat tu. Kereta dah ada, kasut dah ada cantik susun, masukkan terus terbanglah. Jangan tanya sebab apa tuan-tuan. Bila telah datang hadis, itu apa yang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na, kami dengar, wa ta'na, kan kami taat. Itulah sahabat. Mungkin kerana prinsip sahabat begitulah, mereka adalah orang yang sesuai hidup dengan Rasulullah. Bayangkan kalau kita ni tuan-tuan, sikit-sikit nak tanya, kenapa tak boleh pakai kasut berdiri? Mesti duduk ke? Bayangkan kalau kita hidup di zaman Rasulullah tuan-tuan mulia, kita argue ataupun persoalkan perkara tersebut. Mungkin kerana itulah tuan-tuan mulia, kita tidak dipilih untuk hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih orang yang macam sahabat-sahabat, yang dengar terus taat. Kita ni nak kena tahu sebab baru boleh buat. Kalau tak ada tahu sebab, nanti dululah, banyak lagi benda lagi nak buat. Kita nak jadi orang yang macam sahabat tu mungkin ada, mungkin jauh tuan-tuan mulia, tapi itulah sahabat. Benda yang sekecil-kecilnya yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus diamalkan, tanpa nak kena tahu sebabnya. Sebab musababnya semua tinggalkan. Tapi apa yang diperintahkan terus diamalkan 100%. Itulah sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bahwasanya Rasulullah melarang untuk memakai, seorang lelaki memakai kasut dalam keadaan berdiri. Dia masuk kaki kanan, okey dah. Kaki kiri tu diangkat, kaki kiri tu naik atas, memperbetulkan kaki kiri, membetulkan kasut pada kaki kirinya. Waktu tu kadang tersungkur jatuh. Mungkin kerana itu Islam mengajar kita jangan sampai tersungkur, duduklah. Mungkin juga, saya pun tak tahu sebabnya. Tapi Rasulullah tak beritahu sebabnya apa. Tapi yang biasanya apa yang terjadi, bila kita pakai kasut dalam keadaan berdiri, kita akan tersungkur, kita akan terjatuh. Jadi kalau sampai begitu sekali Islam memelihara kita, Masya Allah, bersyukurlah kita tuan-tuan mulia. Tanpa kita meminta, Allah bagi kita Islam. Pilih dah Muhammad lahir daripada perut ibu orang Islam. Ni lahir perut ibu orang Islam. Islam yang memperbetulkan kehidupan kita, bagi kehidupan dan mengajar kehidupan yang sebenar. Yang keenam, tidak memakai sandal tak terkala solat. Ustaz, ada pakai sandal waktu solat? Askar ataupun polis dekat Mekah tu, dia pakai. Baik solat fardu ataupun solat sunat. Dan jika tetap memakainya, maka hukum solatnya tetap sah jika sandal tersebut dalam keadaan suci. Dan jika pada sandal tersebut terdapat najis, maka solatnya menjadi batal. Maknanya yang afdal, selipar tadi tidak digunakan untuk solat, walaupun dia dah bersih, untuk menjaga adab. Kenapa tuan-tuan mulia? Salah satu sebab yang kita boleh lihat, kita boleh nampak, selipar yang sama walaupun bersih, selipar tadi dah masuk tandas. Selipar yang sama walaupun dah bersih, tuan-tuan mulia, dia pernah terhinjak najis walaupun lepas tu disucikan. Jadi rasanya sesuai tak untuk bawa dalam solat? Walaupun waktu tu dah bersih betul-betul lah. Dari segi hukum fiqahnya boleh, tapi dari segi adabnya, sebab tu adab tu lebih tinggi daripada fiqah lah. Fiqah ni dia wajib, sunat,
harus, halal, haram, macam tu je. Tapi adab yang paling tinggi, yang paling disukai oleh Allah, perkara yang lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak salah keluar masjid ni kaki kiri. Tak ada pun keluar-keluar tu terbakar kaki sebab keluar kaki kiri, keluar kaki kanan contoh kata kan. Keluar masjid kaki kanan. Terus terbakar situ. Ada ke? Tak ada. Tapi apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keluar kaki kiri. Kadang-kadang orang yang dia berjaga-jaga ni untungnya, maknanya dia tak akan tergesa-gesa. Keluar masjid pun dengan tenang, dia tengok kaki mana? Kaki kiri. Keluar pun tenang, tak berlari. Masuk masjid, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid dalam keadaan berlari untuk mengejar solat berjemaah. Salah satu sebabnya ialah kita kadang-kadang masuk solat dalam keadaan tidak tenang. Kemudian kita tidak memperbuat perkara niat tu dengan betul. Kemudian kemungkinan tuan-tuan kita masuk tadi dengan tergesa-gesa, mungkin kaki kiri. Jadi banyak benda yang terlepas apabila kita masuk dalam solat fardu dalam keadaan tergesa-gesa. Apa yang Rasulullah perintahkan, masuk dalam keadaan tenang. Biarlah, tak apalah. Masbuk. Macam mana? Awak daripada awal lagi dia memang dah lambat. Jadi masuk dalam keadaan terlewat, maka tenang-tenang. Allahu Akbar. Kalau dah masbuk, buat cara yang masbuk. Baik. Faham Tidak memakai sandal tatkala solat. Kalau maksudnya satu lagi benda. Saya selalu mengkaitkan benda-benda ni dengan adab. Dalam solat bukan tak boleh pakai slipper, pastikan kerana dilarang kerana adab. Begitu juga membawa slipper ketika menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya macam tu lah. Setengah orang tu dia ziarah Rasulullah, dia takut slipper dia tercicir, hilang dalam dia, maka dia tetap membawa slippernya. Adab yang telah diajar ialah bahawasanya jangan bawa slipper. Sebab slipper kita sama juga. Slipper kita digunakan untuk masuk tandas. Slipper kita pernah terpijak najis. Walaupun telah dibersihkan, sebaiknya kita bertemu dengan Rasulullah dengan tanpa membawa slipper. Tinggalkan slipper tu. Letak kat mana-mana. Kalau dah hilang tak apalah. Nak buat macam mana kan? Tapi kerana kita ni bukan selalu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana adabnya kita ni, orang yang jauh ni kena jaga adab. Sebab tu orang yang lama duduk kat Mekah, lama-lama adab dia dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tak ada. Dia terjerit-jerit, dia pijak orang, dia marah-marah orang depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu biasalah. Jadi kita yang jarang-jarang sampai ni tuan-tuan pun tak beradab, rugilah kita. Jadi sampai sana ada muzakarah ataupun ada taklimat yang khusus bagaimana nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau boleh dekat depan tu jangan satu benda pun tersilap. Anggaplah bahawasanya Rasulullah masih hidup. Dan kita melaksanakan ziarah tadi dalam keadaan kita menyempurnakan dengan adab-adabnya sekali. Yang ketujuh, berniat yang baik tatkala memakai sandal, contohnya untuk mengikuti jejak Rasulullah dan untuk menjaga kebersihan kaki. Menjaga kebersihan kaki. Rasulullah ada sandalnya dan kita memakai sandal kerana mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya, dan untuk memelihara kaki kita. Orang yang masuk tandas tak memakai sandal, saya beritahu kan, itu ada dalam adab apa? Adab tandas. Masuk tandas tak memakai sandal, mewarisi ataupun mudah untuk terkena penyakit ahmar, angin ahmar. Jadi kena berlapik kaki tu. Berlapik kaki. Dan orang yang jaga betul-betul dia punya kesihatan, tidur pun tak pernah tak pakai stokin. Jaga betul ni, apa? Tu tempat nak masuk kan. Benda-benda yang menyebabkan kita akan jadi sakit. Baik. Yang ke-8, tidak memakai sandal milik orang lain kecuali pemiliknya mengizinkannya. Kita keluar masjid tengok, alah hai, slipper saya, memang slipper saya ni macam pakcik tadi tu, mesti pakcik tu ambil lah, tak apalah saya pakai pakcik ni punya. Tak dibenarkan sama sekali. Walaupun kita tahu pakcik tu punya, pakcik tu mesti dah ambil saya punya. Sebab kat kampung ni saya dengan pakcik tu je ada slipper yang sama, sebab sama-sama beli. Contoh kata kan, ini keluar ni tengok pakcik tadi, mesti pakcik tu ambil. Kita pun pakai pakcik tu punya. Tidak.
tidak dibenarkan sama sekali. Dikira di golongan di kalangan orang yang memakai selipar orang lain dengan tanpa keizinan. Tak dibenarkan. Itu adabnya tuan-tuan. Tidak memasukkan sandal yang terkena najis ke dalam masjid kerana hukumnya adalah haram. Biasa tak kita jarang tuan-tuan masuk selipar dalam masjid. Masjidil Haram tuan-tuan pastikan selipar tu walaupun kita jinjing tuan-tuan kita ada sarung ni tuan-tuan kalau jinjing tak sah solat kita. Contoh kata kita masuk dalam karungnya, pastikan tak ada najis langsung. Jangan main masuk je tuan-tuan. Jangan main masuk. Jadi kalau kita membawa najis ke dalam masjid walaupun tidak tercicir najis tadi tuan-tuan mulia, maka kita dikira sebagai orang yang tidak beradab. Yang ke-10, jika akan melewati pemakaman kaum muslimin, maka dianjurkan untuk melepaskan sandal yang sedang dipakai. Siapa tuan-tuan mulia? Maknanya pemakaman orang muslimin, perkuburan orang-orang Islam tuan-tuan mulia, diharuskan, perlu dianjurkan untuk tidak memakai sandal dan melepaskan sandal. Berdasarkan hadis an Bashir bin al-Khassasiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yamshi fi na'laini bainal kubur faqala ya sahibas sibtiyaini alqihima rawal khamsa illa Tirmizi. Dari sahabat Bashir bin Khassasiyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang sedang berjalan dengan menggunakan sandal di antara kubur-kubur. Maka beliau berkata, wahai pemakai sandal, lepaskanlah kedua sandalmu itu. Rasulullah beritahu. Maknanya kalau kita masuk bakit atau tak masuk bakit, kita masuk perkuburan orang Islam sini, adabnya tak memakai selipar. Adabnya tak memakai selipar. Maknanya senang kata tuan-tuan, kalau perkuburan kita macam yang cantik-cantik ni, letaklah rumput yang cantik-cantik yang mudah orang boleh jalan tanpa memakai selipar. Adab. Rasulullah bersabda dengan seperti itu hadisnya, tiba-tiba kita menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa selipar. Tak jadilah. Membawa selipar atau pakai selipar, tak adalah, setakat ni tak ada orang ziarah Rasulullah memakai selipar. Jadi apa yang terbaik tuan-tuan mulia? Pecat selipar kita waktu memasuki perkuburan orang Islam, untuk beradabnya kita. Kerana ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita membuka kita punya selipar. Akhir, hikmah. Hikmah dianjurkan untuk melepaskan sandal tatkala melewati pemakaman kaum muslimin ialah Al-Imam Al-Asqalani radhiyallahu anhu berkata, di antara hikmah dianjurkannya untuk melepaskan sandal tatkala sedang berjalan di antara kubur adalah sebagai penghormatan untuk para mayit, para jenazah. Mayit maksudnya para jenazah, mayat-mayat ni. Penghormatan. Penghormatan tak ada masalah. Kalau tak buat maka boleh, tak ada masalah. Jadi yang terbaik, yang beradabnya ialah dengan dibuka seliparnya. Jadi kalau ada orang, kita lihat ada orang masuk tanah perkuburan orang Islam dengan tidak memakai selipar, maknanya dia mengaji. Maknanya dia tahu dah. Dia dah berlalu dah hadis tadi tuan-tuan mulia. Dah berlalu dah hadis tadi. InsyaAllah tuan-tuan mulia. Ada apa-apa soalan? Semoga Allah SWT beri taufik hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk amal, insyaAllah. Tak habis lagi cerita tentang selipar. Selipar je tuan-tuan, masya-Allah. Selipar je, tak habis lagi, masya-Allah. Itulah Islam. Menitik beratkan tentang adab. Ad-din kullu adab. Agama keseluruhannya adalah adab. Baik sekali bila orang Islam itu beradab di mana-mana mereka berada tuan-tuan mulia, kerana Islam mengajar tentang adab kepada kita. Dan Rasulullah adalah orang yang paling beradab. Rasulullah adalah orang yang paling beradab. Semoga Allah SWT bertaufiq dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama amalkan. Dan kita akhiri yang tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.